jejang pandan tajamu di muaro. Kami bernyanyi jotari indah, pau be hati urang nanti bo. Ampun jo maaf oi kami punkan padodun sana ale ala tibo samuila salam oi kami ucapkan kami baindang nan mudo-mudo. Indang kadi tarikan salam bajawe ande ganti ganti. Lagulah indang kami nyanyikan supaya sana ande bantu hati. Din din ba din din oi din din ba din 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 ba din din oi din din ba din din di pariaman oi barale gadang di bulan tabui sabanarani kami tarikan oi tarinyo indang salah jo janda maafkan kami. Adik Panjawi di tengah padang, bawalah pulang onde di hari senja. Kami bernyanyi jotari indah, bau be hati onde urang tersemo. Din din ba din din oi din din ba din 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 ba din din oi din din ba din din. Paralah tinggi oi si burung kabang panek malaya lainnya juo banyak ragamnya oi budaya datang budaya kita kembangkan juo. Marilah salam nakal salayo, unanglah gugua onde baik kapasa. Ambianan elo jadi pusako, sadonan burua onde kita peloan. Din din ba din din oi din din ba din 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 ba din din oi din din ba din 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 ba din din oi din din ba din 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 ba din din oi din din ba din 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 ba din din oi din din ba din 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 ba din din oi din din ba din 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 ba din din oi din din ba din 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 ba din din oi din din ba din din. Nampak cantik, begitu berkoordinasi tapi simbolik di sebalik tarian Suluk bagaimana semangat setia kawan tu dalam kerjasama memastikan persembahan tu secantik mungkin. Jadi itu juga lah sebenarnya simbolik hubungan Malaysia dan juga China. Pagi ni kami sangat berbangga sebenarnya untuk memperkenalkan tetamu di studio. Kita nak dengarkan bagaimana apa antara visi dan misi hubungan Malaysia-China selepas ini. Profesor Datuk Dr. Teo Kok Siong yang merupakan Ketua Kluster Sejarah, Warisan dan Sosio Budaya Majlis Profesor Negara. Prof, nampak tadi itu antara tarian yang sering dipilih oleh pelajar-pelajar luar negara kita, Prof. Ya. Memang. Bagaimana Prof melihat dinamik hubungan Malaysia dan China dari pandangan Prof sendiri? Ya, saya melihatnya sesuatu yang cukup baiklah. Kalau boleh kita imbau kembali sejarahnya kan, bermula dengan
pemberian Puteri Hang Lipo itu oleh Maharaja Ming kepada Baginda Sultan Mansur Shah untuk dijadikan permaisuri. Jadi itulah permulaannya di situ, dan perhubungan pada zaman purba itu mengambil bentuk China memberi perlindungan kepada Melaka untuk menangkis serangan daripada Siam, dan sebagai balasan Melaka memberi China kebenaran untuk membentuk pangkalan di Melaka itu untuk mengawasi kapal-kapal China yang berulang-alik melalui Lautan Hindi, dan juga kapal-kapal China yang berurusan di Asia Tenggara itu. Dan pada zaman moden kita lebih kepada peluang-peluang perniagaan, dan yang terbaru beruang gergasi panda itu. Dan kalau kita bercakap tentang sejarahnya kan, yang cukup penting ialah apabila Hang Lipo itu diberikan kepada Baginda Sultan sebagai untuk dijadikan permaisuri, China menghantar rombongan pengiring seramai 500 orang anak muda lelaki, anak-anak kepada para menteri, dan sebenarnya 500 orang pemuda ini adalah sumber kepada pembentukan etnik Baba Nyonya di Melaka. Dan kita tahu Baba Nyonya hari ini satu ikon negara. Betul. Ya. Jadi itu merupakan salah satu daripada elemen kebudayaan yang sudah pun terbit sekian lama, dan hari ini kita masih lagi pertahankan. Apa lagi orang kata memandangkan forte Prof Datuk juga dari sudut kebudayaan sosio itu sendiri. Apa mana Prof Datuk melihat dari segi pencapaian budaya itu, itulah yang menjadi antara faktor penguat perhubungan 40 tahun kita, Prof Datuk? Ya, kalau kita bercakap tentang budaya, satu bidang yang cukup luas, bukan saja tertakluk kepada kesenian, tetapi pendidikan, pengetahuan. Dan dari segi pengetahuan, saya kira dalam ajaran Islam itu selalu ada disebut ungkapan tuntutlah ilmu sehingga ke negeri China itu kan. Jadi China merupakan satu sumber ilmu pengetahuan, itu tidak dapat kita nafikan. Sebab tamadunnya cukup lama, 5,000 tahun, dan peradabannya cukup tinggi. Jadi itu pada zaman dahulu sudah pun diberitahu ilmu ada di negeri China, walaupun di sebelah sini ada tradisi Arab dengan peradaban Islam yang cukup tinggi, tetapi di sebelah timur sana negeri China. Dan pada hari ini kita harus memanfaatkan negeri China itu sebagai satu sumber ilmu juga. Jadi dalam hal ini saya kira yang paling penting ekoran daripada peminjaman beruang gergasi panda itu, kita lihat bahawa kita boleh belajar sesuatu daripada China tentang jati diri. Mereka tidak memberi pada waktu sekarang ini khazanah warisan negara, pinjam saja. Walaupun kalau kita lihat dengan teliti, bagi juga. Tetapi mereka tidak sekali-sekali menggunakan istilah memberi, pinjam saja. Dan kalau pinjam, maksudnya satu hari nanti akan dikembalikan. Jadi kita harus belajar pada situ bahawa khazanah warisan bangsa itu sesuatu yang cukup bernilai. Dan kalau boleh dilindungi. Dan kita pun boleh belajar daripada negara China bagaimana mereka jati diri mereka itu diungkapkan melalui bahasa itu. Jadi biarpun negara moden maju tetapi masih lagi meletakkan nilai khazanah adab budaya mereka di tempat yang tertinggi. Dalam zaman moden sekarang mereka masih mempertahankan bahasa negara itu, bahasa Cina itu. Dan bahasa Inggeris itu walaupun penting pada zaman sekarang, mereka tahu kepentingannya tetapi tidak sekali-sekali menggantikan bahasa Cina itu. Jadi ini sesuatu yang cukup bernilai kepada kita di Malaysia yang tidak begitu memperdulikan bahasa kita. Jadi ini sesuatu yang cukup penting kita pelajari tentang jati diri itu. Pemerhatian saya, Prof, bila berada di sana, kita lihat papan-papan besar, ada di antara papan-papan besar perniagaan sebut tak ada pun perkataan bahasa Inggeris. Tapi pada mereka itu tidak menjadi masalah buat mereka. Bagaimana pula? Sebab saya rasa satu kerugian juga kita di Malaysia kalau tidak belajar bahasa Mandarin, memandangkan kita ada sejarah tersebut. Pandangan Prof? Ya, sudah tentu
bahasa Mandarin itu penting, terutama pada zaman ini, kerana kita dapat melihat bahawa China akan bangkit ataupun sedang bangkit sebagai satu kuasa besar, barangkali boleh mengatasi kuasa Amerika itu. Jadi sudah tentu penguasaan bahasa Cina itu sesuatu yang penting, bukan saja kepada kita, kepada seluruh dunia. Dan kalau dengan kita mengetahui bahasa Mandarin Cina itu, sudah tentu banyak khazanah budaya Cina, dan kita pun tahu Cina adalah satu sumber ilmu, pengetahuan itu. Jadi sesuatu yang tidak akan merugikan kita lah kalau kita menguasai bahasa Mandarin itu. Okey, lanjut bila kita mulakan elemen bahasa komunikasi. Kita ni juga nak bawakan salah seorang daripada rakan kita dari China yang saya kira mungkin sudah fasih untuk berbahasa Melayu. Kita terus bawakan saudara Hudanan juga dikenali sebagai Syafiq. Kalau kita boleh bawakan Syafiq. Selamat datang Syafiq. Apa khabar? Khabar baik, apa khabar? Alhamdulillah baik. Profesor Teo, Syafiq. Selamat pagi. Okey. Syafiq berasal daripada mana? Di China? Daripada provinsi Yunnan, China. Yunnan, China. Okey. Berapa lama dah di UM? 1 tahun. 1 tahun. Alhamdulillah, fasih sekali. Boleh berber. Dan Syafiq belajar jurusan apa di Malaysia? Saya ambil jurusan Bahasa Melayu di Malaysia, di UM. Wow. Bagus. Jadi Prof juga antara tokoh yang saya kira begitu rapat dengan penguatkuasaan ataupun juga penjiwaan bahasa Melayu di kalangan rakyat Malaysia. Prof, bila Prof berjumpa dengan pelajar-pelajar sebegini, apa yang Prof fikirkan? Sebab pelajar di luar yang begitu mengangkat bahasa kita, tapi bagaimana semangat kita lihat pada di kalangan pelajar kita? Saya rasa kita ataupun sesetengah daripada kita yang dalam kalangan rakyat Malaysia yang ada kategorinya tidak boleh berbahasa Melayu langsung ini, dalam kalangan belia bukan Melayu ini, kita harus malulah dengan Syafiq ini. Syafiq boleh cakap Melayu. Ya, seorang bukan warga negara tetapi meminati bahasa kita. Di rakyat kita sendiri yang tidak boleh berbahasa negara, ini sesuatu yang bukan saja mengaibkan, tetapi saya kira ini satu masalah nasional yang perlu kita atasilah bersama, kan. Tidak tahu mengapa mereka tidak bangga ke dan sebagainya. Dengan program pertukaran sebegini, bagaimana Prof kita boleh memperhalusi dan mempercantikkan lagi hubungan akrab Malaysia dan juga China? Saya kira kita harus belajarlah daripada hubungan ini, kan, terutamanya rakyat Malaysia itu seperti yang saya katakan tadi, jati diri yang diperlihatkan oleh rakyat negeri China itu sesuatu yang luar biasa. Jadi harus kita contohi yang itu. Yang kedua, saya rasa dari satu segi kita harus melihat bahawa bahasa kita itu diminati oleh bukan saja rakyat negeri China tetapi di seluruh dunia hari ini. Bahasa Melayu itu dipelajari sebagai bahasa asing. Ada yang mempelajari versi Indonesia tetapi ada juga yang mempelajari versi Malaysia kerana mereka melihat Malaysia di rantau ini sesuatu negara yang ada potensi, begitulah. Jadi sudah tentu bahasa Indonesia tidak sama dengan bahasa Malaysia walaupun persamaannya ada. Dan kita harus melihat bahawa kalau orang luar itu meminati, menyanjungi bahasa negara kita, kita rakyat sendiri kalau tak ada masalah di situ. Ya, masalah besar. Jadi kita kena terus tanya terus kepada Syafiq. Syafiq, kenapa agaknya anda memilih ataupun orang kata suka bahasa Melayu itu? Apa pandangan anda? Kenapa anda memilihnya? Saya rasa mungkin faktor saya pilih bahasa Melayu, faktor yang terutama ialah saya suka negara ini, negara Malaysia. Malaysia merupakan satu negara yang bebas dan indah. Ini yang faktor yang terutama. Dan kedua, saya rasa bahasa Melayu juga merupakan satu bahasa yang indah. Jadi saya beri ambil jurusan bahasa Melayu. Bagus sekali. Sejak tahun berapa? Sejak usia berapa Syafiq mula belajar di sana ataupun di sini?
Mungkin saya tak ingat, mungkin dari usia 21. 21. Ya. Dah berada kat Malaysia dalam 1 tahun, dah pergi negeri lain? Negeri Indonesia. Indonesia. Dia pergi negara lain. Indonesia. Negara. Baru nak suruh dia kecek Kelantan ke? Boleh kecek Kelantan, Terengganu tak? Belum lagi Saya juga sudah pergi setiap negeri di Malaysia. Ya, ya. Ya. Okey. Okey, baik Prof. Dari lawatan Datuk Seri Abdul Razak ke China, ialah menyambung sekali legasi ayahanda beliau. Dalam usaha sekarang, bila mana kita ada persoalan tentang aspek ekonomi, perniagaan, perdagangan dan juga insiden terbaru MH370, bagaimana sejauh mana insiden ini Prof rasa memberi kesan kepada hubungan diplomatik Malaysia dan juga China? Saya rasa kesan itu mungkin tidak lama lah. Tapi kita harus memahami psikologi kesedihan yang dialami itu kan. Kalau kita melihat kepada tragedi di Seoul itu, yang semuanya melibatkan orang-orang Korea saja, kita dapat melihat caranya sama saja. Orang-orang Korea pun menuduh kerajaan Korea itu tidak telus menyimpan beberapa maklumat dan sebagainya, sedangkan itu tidak benar pun. Jadi kita tengok ada persamaan, maksudnya apa, keluarga mangsa MH370 di negeri China itu menuduh kita macam-macam, dan tuduhan itu sama seperti yang dilemparkan oleh rakyat Korea terhadap kerajaan Korea. Jadi kita memahami bahawa itu psikologi itulah kesedihan situasinya. Ya, yang berlaku, dan barangkali kita haraplah benda ini dapat diselesaikan dengan terjumpanya apa-apa tentang MH370, kerana mereka ingin satu macam penutupan kepada benda ini kan. Kalau tetapi kita berusaha tetapi tidak dapat. Jadi saya rasa lawatan ini juga dapat memperbaiki sedikit sebanyaklah keadaan itu. Tapi kita pun tidak boleh menyalahkan belah di negeri China kerana ini psikologi sedih lah. Untuk menerima berita sebegitu merupakan satu yang sukar. Lagi tentang perhubungan Malaysia dan juga China. Sebenarnya rakan kita Terence kini berada di Beijing. Tidak lama lagi akan berlaku satu acara yang sungguh gilang gemilang, konsert ulang tahun 40 tahun hubungan Malaysia dan juga China. Jadi mungkin Terence ada persediaan yang ingin dikongsikan dengan para penonton semua. Terima kasih Zariha, terima kasih Hisham. Ya. Apa khabar di sana? Baik, kami sedang bertugas untuk anda. Baik, Terence. Teruskan, apa yang mungkin anda boleh kongsikan melihat kepada persediaan kepada konsert tersebut, Terence? Baik, konsert ini sempena ulang tahun 40 tahun hubungan yang diasaskan Malaysia-China. Dan bukan sahaja Malaysia yang akan turun membuat persembahan pada malam ini, tetapi juga akan bersama dengan rakan-rakan kita dari Beijing, BMCE, Beijing Municipal Children's Association, yang mana akan juga membawa kanak-kanak yang berbakat seperti mana kita yang membawa kumpulan permata seni, iaitu choir, muzik dan juga tarian untuk menyertai konsert ini. Jadi itu adalah suatu yang agak menarik, di mana pada hari ini sebenarnya mereka akan berlatih terlebih dahulu bermula jam pukul 2 dan sehingga jam 4, dan selepas itu pementasan akan terus berlangsung malam ini jam pukul 8. Ya. Okey. Baik, bagaimana sambutan terhadap rombongan kita di sana, Terence? Setakat ni semuanya baik-baik saja, tidak ada sebarang insiden yang tidak diingini, dan mereka semua nampaknya sudah pun faham apakah keadaan yang sebenar, dan mereka pun ada diberitahu tentang ulang tahun sambutan ini. Dan banyak di antara mereka yang sudah pun sedia maklum apakah hubungan Malaysia-China ini dan kepentingannya. Jadi konsep ini sebenarnya bertema friendship across generations ataupun persahabatan merentas generasi. Dan saya rasa semangat itu sudah pun
diterapkan sedikit demi sedikit kepada rakyat Beijing terutama sekali. Dan dia bermula dengan kanak-kanak lah. Jadi dengan itu mereka turun menempatkan Beijing Municipal Commission of Education Children, iaitu kumpulan yang akan bersama dengan Permata Seni sebentar nanti. Okey, Terence, satu perkara Terence, kami melihat anda seperti duta kecil Malaysia ke sana dan anda bertuah sekali berada dalam satu tarikh yang cukup bermakna, 40 tahun dahulu dikembalikan hari ini. Dan apa yang anda rasa secara peribadi apabila anda sebagai generasi baru diterbangkan ke sana bersama-sama dengan Barisan Kepimpinan Negara kita, bagaimana agaknya Terence, perasaan anda? Kalau saya duta kecil, saya duta yang paling kecil sebenarnya, kerana berbanding dengan peranan yang dimainkan oleh duta-duta cilik kita, iaitu kumpulan Permata Seni, peranan saya sebenarnya tidak seberapa. Walau bagaimanapun saya cukup berbangga diberi peluang ini untuk datang mengacarakan majlis ini, dan sebentar lagi saya akan bertemu dengan rakan pengacara saya, iaitu seorang yang akan berbahasa Mandarin di sini, dan kami sebenarnya sebelum itu sudah pun berkomunikasi menggunakan email dan sebagainya, dan beliau banyak memberitahu saya bahawa peranan yang saya mainkan ini dikira penting. Jadi saya pun agak gemuruh lah. Di sini ni nampaknya banyak perhatian juga diberikan kepada pengacara itu yang memulakan sesuatu majlis. Baik, terima kasih. Saya berterima kasih kepada Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara dan juga Kementerian Pelancongan dan Kesenian, Pelancongan dan Kebudayaan, yang memberikan saya peluang untuk turun bersama dengan mereka. Selamat maju jaya Terence. Berita mereka suruh tengok Selamat Pagi Satu Malaysia di sini. Terima kasih. Okey. Baik, Prof, kalau kita dengarkan apa Terence kata tadi, persahabatan merentas generasi, dan bagaimana semangat ini dimulakan di kalangan kanak-kanak lagi supaya hubungan tu lagi utuh. Pandangan Prof? Ya, saya bersetujulah, kerana kalau mau melentur buluh tu biarlah dari rebungnya kan. Jadi kita mulalah dengan peringkat kanak-kanak dan sebagainya. Itu sesuatu yang cukup baguslah. Tetapi kalau kita melihat dari satu segi kan, mereka Cina di sini kaum dominannya Melayu, berbeza dari segi bahasa itu. Tetapi kalau kita teliti sungguh-sungguh, Melayu di sini, Cina di sana, kita merupakan satu komuniti budaya timur yang sama. Kita mendukung falsafah kolektivisme itu. Kita memberi keutamaan kepada keperluan, pandangan, perasaan masyarakat terbanyak. Kita tidak mementingkan diri sendiri. Kalau dari segi bahasa yang tak sama itu pun, kalau kita tengok dari segi budi pekertinya sama. Orang Cina dan orang Melayu diajar bercakap secara berlapik. Kalau harus ada permintaan, itu dibayang-bayangkan saja, tidak diutarakan secara langsung. Jadi persamaan itu cukup banyaklah. Jadi kalau boleh kita terus melihat akal budi peribahasa Melayu, peribahasa Cina itu. Elemen mementingkan keluarga juga. Syafiq, bila saya di sana pun kita lihat kalau ke restoran tu, Prof, penuh 10 orang meja tu dengan nenek, dengan ayah, dengan mak, dengan keluarga. Jadi institusi kekeluargaan tu begitu kuat. Sama juga seperti di Malaysia, Prof. Ya, sebab kita orang timur. Jadi keluarga itu sesuatu yang kita letak di atas dalam amalan hidup kita. 1 tahun Syafiq dah ada kat sini kan. Apa yang Syafiq boleh gambarkan, apa itu Malaysia kalau anda kembali ke China, itu nanti, apa yang anda boleh gambarkan kepada kami? Saya rasa apa di sini yang saya paling suka ialah orang di sini. Ya, orang di sini. Saya rasa walaupun orang Melayu, orang Cina atau berbagai-bagai bangsa sini sana berkawan. Berkawan tentang saya mungkin orang asing atau berkawan bagi mereka diri sendiri juga. Ini yang saya paling suka. Dah ada keluarga angkat di sini? Tak ada. Tak ada lagi. Syafiq, di wilayah Yunnan tu sejuk kan? Cuaca sejuk kan? Cuaca sedikit sama dengan sama dengan Malaysia. Kerana provinsi Yunnan dekat dengan macam Thailand, Laos, Vietnam.
Makanan tak ada masalah di sini kan? Makanan pasti menjadi terbaik untuk anda? Ya. Baik, Prof, sebelum kita berikan konklusi untuk perbincangan pagi ini, Prof, kalau diakhbarkan sejarah buktikan keakraban, apa antara cabaran-cabaran mendatang yang kita boleh gambarkan untuk kita lebih bersedia dalam berbicara tentang hubungan bilateral Malaysia dan juga China? Saya kira dalam apa-apa jua hubungan, kita harus ikhlas lah. Kalau ada perjanjian, perniagaan, biar itu ada kesaksamaan, tidak ada berat sebelah dan kita harus telus. Itu yang penting. Dan kadang-kadang kita lihat kita ada perjanjian dengan negara-negara barat dan kita dapat lihatlah berat sebelah lah. Tapi kalau boleh dalam hubungan kita ini, maknanya kita wujudkan situasi untung-untung begitulah. Jadi telus ikhlas. Jadi mudah-mudahan akan bertambah kukuh lah 20-30 tahun lagi. Kita nak dengarkan juga sebabnya ibaratnya Syafiq ni selaku wakil antara pelajar-pelajar daripada China menuju ke Malaysia. Apa yang mungkin anda boleh sampaikan ucapan antara hubungan Malaysia dengan China supaya kita akan masih lagi boleh duduk begini lagi 40 tahun yang akan datang, jumpa lagi, tapi waktu tu kami dah tak tugas lah. Syafiq mungkin tugas. Apa ucapan Syafiq? Saya semoga hubungan antara negara China dan Malaysia boleh kekal selama-lamanya. Ringkas tapi bermakna. Baik. Terima kasih Prof Datuk kesempatan pagi. Terima kasih Syafiq. Kita mungkin akan menyaksikan lagi banyak persembahan pagi ini dalam Sabit Satu Malaysia. Dan selepas ini kita ingin berkongsi lebih lanjut tentang Road to Maha 2014 sebentar lagi. Tapi sebelum tu cerita tentang badak. Badang. Badak dan badang. Badang kita dah tahu merupakan salah satu daripada cerita lama yang kalau kita lihat badang itu merupakan orang yang kuat. Dan Syafiq pernah dengar cerita mengenai badang? Badang belum? Badang itu koleksi cerita Melayu. Sekejap lagi Syafiq kena tengok betul-betul. Kita saksikan. Okey, kita tu saja saksikan apa itu badang yang kami nak kongsikan kepada anda.